أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنة حكما وعلما وشكنا معبدا وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب الموسى وهارون ويا رب الإبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga berselawat ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Moga-moga kita semua, ibu-ibu dan ayah semua dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan dan puan Allah nak patung sikit. Nah. Nah. Tapi tak fikir lagi apa nak pantungnya. Oh. Tapi kata tadi menjerit. Tu naik motor menjerit. Mak Ale buat kuih di malam raya. Nah, malamnya kemalangan jalan raya. Itu puas fikir nak patung apa tadi. Tapi itu betul. Tapi setakat tu lah dapat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan mati Allah. Alhamdulillah Allah Taala masih lagi beri kesihatan yang baik walaupun jadi Superman pada awalnya jadi kemalangan tu tak didugalah balik mengajar daripada setiap alam mengajar kelas Al-Quran pada buku start pukul 3 petang sampai asar lah balik dekat pukul 5 tu kerja nak pergi kuliah maghrib pula. Nah hari tu hujan lepas tu jalan licin jalan dekat jalan Istana Lama. Nah, jalan tu memang jam sebab dia ada lorong nak masuk simpang kiri, lepas tu jalan straight. Jadi jam lah. Jadi tak diduganya kita masuk lorong motor dah. Tapi ada kereta ni masuk lorong, dia masuk lorong kanan tu last minute lah. Masuk lorong baru bagi signal. Dia tak bagi signal dulu. Jadinya kita ni terkejut beruk lah orang panggil. Orang Kelantan panggil terkejut beruk lah. Beruk kan dia terkejut melompat. Kita terbang. Tu. Tapi alhamdulillah tak ada luka apa sebab kita pakai baju hujan lah. Nah, baju hujan tu dia tebal sikit GV tu. Tapi kita beli yang GV tu mahal lah. Nah, mahal sikit alhamdulillah. Baju hujan ni dia ada banyak jenis juga. Dia ada RM5. Dia ada plastik macam plastik sampah tu. Nah. Tu macam-macam ada. Tapi saya beli 100 lebih. Alhamdulillah tak ada luka apa semua, cuma badan tu sakit lah sikit lah belakang tu. Nah,
Nanti kahwin nanti lepas kahwin segarlah sikit. Ada orang urut tu. Itulah, tak lama dah tu. Jemputlah semua dah. Nah, insya-Allah nanti kita bagi tahu tarikh. Dan insya-Allah tanpa membuang masa kita habiskan pada hari ini surah Al-Mulk, dan insya-Allah kita sambung surah lain nanti. Tengok ayat yang ke 22 22 ke 23? 23 dah habis dah kan? Masa ayat 24 kan? Masa ayat 24 tu dah habis dah 23. Nah, ayat yang ke 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah olehmu wahai Muhammad, dialah yakni Tuhan yang menghembur di atas muka bumi ini, penuh kamu di dalamnya. Apa maknanya? Maknanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang membiarkan manusia di muka bumi ini. 6 bilion manusia yang ada di atas muka bumi ini, semua ini makan rezeki daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. 6 bilion orang yang hendak makan, Allah Taala sediakan rezeki. Jadi hairan tak tuan? Nelayan yang turun ke laut, ikan macam tak habis. Hairan. Nah, seorang pi melantak seekor seorang. Nah, hairan. Jadi tak habis ikan yang di laut, tak habis dengan sotongnya, tak habis dengan ketamnya, tak habis dengan ikan dan sebagainya, duduk situlah. Jadi kamu turun dengan kapal kecil, balik membawa hasil. Kamu turun ke laut dengan kapal dengan pukat tunda pun bawa balik hasil. Jadi hairan tuan-tuan. Jadi tak habis spesies binatang yang ada di laut nak jadikan makanan kepada kaki-kaki melantak atas dunia ni. Jadi siapa yang jadi segala ikan, segala udang, segala ketam, soto ini, siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. 6 bilion manusia hari-hari duk makan tak habis. Rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Kaya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata apa? Qalilan ma tashkuru. Qalilan ma tashkuru, sedikit sahaja orang yang akan bersyukur atas nikmat itu. Tak ramai yang bersyukur. Jadi ayat ini dia sebut apa? Dia kata qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dia kata sebab itulah hidup di atas dunia ni bukan mati tutup buku, bukan. Ada orang kata mati ni terus tutup buku, macam orang putih, orang bukan agama Islam. Mati ni tamat riwayat dah. Bukan. Jadi mati inilah permulaan kepada kehidupan yang abadi. Maknanya hari ini kalau Allah Ta'ala bagikan kita ni umur 100 tahun, jadi 100 tahun sedikit kalau hendak dibandingkan hidup di esok hari. Hidup pula esok ni hidup yang tak ada kesudahan, yang mana hidup satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Allahu Rabbi. Macam manalah agak-agaknya orang yang diazab sehingga 100 tahun, 1000 tahun di hari akhirat. Kalau satu hari dah sudah bersamaan dengan 1000 tahun di dunia, tak boleh kita bayangkan. Ada orang tanya, hidup yang tidak sudah ni macam mana ustaz? Saya ni nak faham macam mana? Adakah benda yang tak habis-habis? Jadi ada orang tanya balik, angka ni habis tak angka? Yang kita kira ni angka-angka. Yang kita kira lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4.
4, 5. Tapi tak habis. Nah, jadi angka ni tak habis. Orang tak hairan pun. Nah, jadi pasal apa kehidupan di akhirat ni tak habis, duk pakat hairan Nabi? Tak hairan lah. Angka sendiri pun tak pernah habis, orang pun tak pernah hairan. Ni apatah lagi di akhirat nanti, iaitu tidak ada penghabisan. Di atas dunia Allah Ta'ala telah tunjuk bukti dia. Mana bukti dia? Iaitu angka. Kalau kita perhatilah hidup kita di atas dunia ni, jadi benda-benda pun, apa-apa benda pun, contohnya orang-orang bodoh pun dia tahu kira juga. Sebodoh-bodoh dia tahu kira. Jadi tahu ni RM10 sedikit, RM50 banyak. Tengok, orang buta pun dia tahu. Orang buta ni macam-macam jenis dia pegang. Lepas dia pegang tu, dia dia bau dan macam-macam lah keadaan orang buta. Tuan-tuan dan mati Allah. Jadi manusia ni ada yang mengaji sekolah, ada yang tak mengaji sekolah, tapi dia tahu juga kira. Jadi Allah Ta'ala, benda yang basic sahaja yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Ini benda yang basic. Jadi kamu teralah, kamu kira tengok. Akhirnya manusia kata infinity. Nah, orang putih pula. Infinity maksudnya tak habis. Cuba kita tekan kalkulator, buat gila sikit. Tekan 5 kali 25 kali 100 kali 100 kali 1000, tekan buat gila sikit. Sekali keluar apa? E. Dia keluar E. Dia keluar E tu apa makna? Kepala otak hang. Nak suruh kira apa benda ni, apa semua ni. Jadi tetapi angka tu habis ataupun tidak? Tidak habis angka itu. Jadi dia ada lagi, ada satu kalkulator pun sudah surrender dah. Dia pun keluar itu bit kepala otak hang. Itu bit macam tu. Tu. Jadi Sultan Brunei pun harta dia pun boleh kira lagi. Ni kenapa kamu kira sampai tak keluar huruf ni? Jadi sikit lagi akan keluarlah kalkulator. Dia tekan keluar, dia tulis kepala otak hang. Dia keluar lagu tu. Dia tak akan keluar dah E, sebab keluar E pun kita tak faham. Lah kali tu bit macam tu kalkulator. Tu mati Allah. Muslimat yang dimati Allah, walaupun manusia tak kira, tetapi masih lagi boleh kita kira. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Baca. Firman Allah, kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu kepada orang beriman, bilakah janji bangkit hari kiamat itu? Jika ada kamu sebenar pada kata berhimpun daripada masyarakat itu. Jadi macam orang kafir dia tanya, macam hari ni geng-geng yang wayashok otak ni, dia duk tanya, katakanlah saya ni boleh terima Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia kata betul. Dia boleh pula kata macam ni. Contohlah dia katalah saya terimalah Allah Ta'ala ni Tuhan. Orang kafir lah ni tanya, dia katalah saya ni boleh terimalah Allah itu Tuhan. Dia nak faham macam tu. Dia main, saya sebenarnya ni tak faham ni. Dia main mention macam tu. Apa makna mention? Mention, M-A-T-I-O-N. Mention. Tu. Allah. M-E-N. Mesam ada. Apalah asal bunyi tu penting. Okeylah dia kata okey. Dia kata okey. Ada main okey banyak kali dia kata. Okey macam ni. Dia kata maksudnya okey macam ni lagu ni. Okeylah. Kita ni semua makhluk kan? Dia kata kita ni semua makhluk. Okey, semua makhluk ni benda yang baru dijadikan, dia kata. Ya? Benda ni semua baru, dia kata. Okey, baik. Tuhan buat apa sebelum ciptanya makhluk ni? Itu sebenarnya nak tanya tu. Dia duk main mention macam tu dah. Dia nak tanya, sebelum diciptakan makhluk ni, Tuhan buat apakah? Dia mari tanya kita. Ada tak tuan-tuan
kaki gila macam 3 suku mari tanya macam ni? Ada kan? Tu. Jadi Nabi beritahu pada awal lagi. Apa Nabi kata? Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fillah. Setengah riwayat kata wala tafakkaru fi zatillah. Jadi kata Nabi, kamu fikirlah benda yang Tuhan buat atas dunia ni. Fikir yang tu. Apa yang Allah Ta'ala jadikan benda di dunia ini, contohnya manusia, contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, langit, bumi. Kau fikir yang tu. Tak payahlah fikir pasal Tuhan. Orang putih kata none of your business. No? Nan kon non. Nan. Sudah. Ni ya habis. None of your business. Dia kata macam tu. Jangan pergi fikir pasal Tuhan ni. Buat apa? Cuba kita pergi dekat pejabat. Pergi pejabat, boleh tak kita request dengan bos? Request. Tu. Request dengan bos nak buat apa? Kita datang pejabat awal pukul 8.30 pagi. Bos datang pukul 10 pagi. Kita pun request dengan bos. Kita duduk dekat pintu pejabat. Bos pun datang pukul 10. Kita pun tanya, bos, dah pukul 10 ni, bos pergi mana? Tanya bos. Tu. Boleh tak tanya macam tu? Berkelik bos. Last sekali bos kata, hampa balik rumah lah, jual toto. Kata, tu. Jadi bos kita tanya, jadi boleh tak? Jadi bos ni jadi murka. Itulah Allah Subhanahu Taala, Tuhan Rabbul Alamin. Jadi adakah adat kita hendak tanya Tuhan duduk buat apa? Adakah itu adat kita? Tu. Jadi atas dunia ni sudah boleh kita faham, ada benda boleh kita tanya dan ada benda yang mana kita tidak boleh tanya. Kenapa kita dengan Allah nak pergi tanya benda-benda macam ni? Tak perlulah. Allah Ta'ala dia buat apa sekarang? Tu. Tak perlu tanya. Muslimin dan muslimat dimati Allah. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala dia bawa mari semua ni supaya apa? Tafakkaru fil khalqillah. Tuhan kata, fikirlah tentang makhluk yang aku ciptakan ini. Ni duk tanya pasal yang Tuhan ni dia buat apa? Tak perlulah tanya begini. Tak perlu. Jadi Tuhan ni dia tak bolehkah? Contohnya ada orang tanya, Tuhan ni tak bolehkah setahun sekali dia tunjuk muka dia? Contohnya ni orangnya jenis otak sampai Mary macam ni lah duk tanya ni. Tak bolehkah setahun sekali Allah Ta'ala tunjuk, perzahirkan muka dia? Dia kata bukankah senang ambil dalam 1 tahun, 1 tahun hari raya, malam raya tu yang mana tak ada tarawih apa semua, muncullah sekali, beri keyakinan kepada kami semua bahawa Tuhan itu ada semua. Tu dia kata macam, tak bolehkah macam tu? Jadi di atas dunia ni berapa banyak benda ada, kita tahu dia ada tetapi kita tak akan nampak dia. Contohnya mudah nampak current. Cuba kita tengok dalam wayar. Current. Mana current? Siapa boleh tunjuk current? Current. Boleh? Tak, current. Mana current? Tunjuk mana? Nampak tak current? Tu lampu. Tu kipas. Mana current? Cuba pergi ambil pisau sikit. Lepas tu belah sikit wayar current tu, takut tua-tua kena current. Tuan-tuan mati Allah. Jadi current ni tak nampak, tapi benda tu kita tahu dia ada. Tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak tengok dia, tetapi tanda ada dia tu ada tak? Ada. Memang tak nampak Allah ni tak nampak, tapi tanda Allah Taala itu ada. Sama dengan current lah. Bukan nak sama Allah dengan current, tak. Ibarat current ini tak nampak tapi memang dia ada. Tuan-tuan dan puan Allah, inilah menjadikan bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya manusia. Allah Taala jadikan manusia ini bermakna Allah Taala itu wujud. Kalau Allah Taala manusia ini terjadi dengan sendiri, seperti mana sains buku berapa? Tingkatan berapa? Dia kata dijadikan daripada beruk. Tu. Beruk macam-macam lah.
andaian dia orang. Dia tak setiba, tak keluar apa perkataan Allah. Darwin Darwin. Dia Darwin orang apa? Etis Dia agama apa? Etis. Kristian Etis tak ada agama. Lebih kurang tu dah. Tuan-tuan dan mati Allah. Jadi seorang doktor dia pergi cek. Dia pergi cek, dia pergi tengok ada seorang pesakit ni tengah nazak. Kemudian dia cek-cek, dia minta keluarlah sains. Sains dia nak bagi bubuh apa ni yang melambung atas dada ni. Apa benda tu? Yang melambung atas dada. Ikutlah apa nama pun. Ini ibarat macam mana tidak ada jalan dah. Hanya cara macam ni dah. Maka doktor pun keluarlah borang suruh sains, kemudian dia nak lambung atas dada tu. Apa beza kawan yang nak mati dengan doktor tu? Apakah perbezaannya dia? Bezanya dia ni mati, doktor itu hidup. Jadi bezanya apa? Dia ni tak ada ruh dan doktor itu ada ruh. Itu beza dia. Jadi ruh kita ni duduk kat mana? Bila dia tanya, duduk kat mana ruh kita? Siapa boleh jawab? Bila ditanya rosak juga orang macam ni. Ruh kat mana ustaz? Tu. Jadi saya tak nampak pun. Dak biasa, tak ada nampak biru pun kok telinga, kok mata pun tak ada nampak biru, tak ada pun ustaz. Tu. Yas'alunaka 'alir ruh kullu ruhil amri rabbi. Kata Allah, Tuhan kata, mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang ruh. Kamu beritahulah mereka ini ruh urusan Tuhan. Jadi Tuhan ni dia tak bagi tahu tentang rahsia ruh kepada manusia. Kalau mereka tanya pada engkau ya Muhammad tentang ruh, jawablah kullu ruhi amri rabbi. Ruh itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Tuan-tuan dan mati Allah, kalau Allah Ta'ala cerita pun tentang ruh, sampai ke mati pun, sampai ke kiamat pun manusia tak akan faham tentang ruh ni. Tuan-tuan mati Allah. Jadi manusia belajarlah ilmu biologi, ilmu perubatan, sampailah tinggi mana pun, PhD ke MA ke apa semuanya. Manusia tak boleh nak stop ruh ni keluar daripada badan manusia. Tak boleh. Jadi Tuhan yang bagi kaya raya sampai mana tak tahu nak kata apa lah. Dia buat konduri pun, konduri anak dia ni sudah 100 juta habis. Kayanya dia belanja macam tu je. Konduri kahwin anak dia seorang ni. Jadi adakah harta yang dia miliki itu, kekayaan dia memiliki, dapat stop ruh? Dengan harta kekayaan dia dapat beli? Tak boleh. Pasal apa? Pasal ruh ini adalah urusan Tuhan. Jadi ruh pun manusia tak boleh nak merokai rahsianya, apatah lagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan buat semua ni hendak suruh manusia fikir, tetapi sedikit sahaja yang fikirkannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Qul innamal ilmu 'indallah." Ayat ke 26 kullama kejap saya punya kitab lain sikit. Kul indama betul dah surah ni. Ah 26 falamma rasujuhal waqi kuntum tadam. Okey, baik. Kul innamal ilmu indallah, kata olehmu wahai Muhammad, hanya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai sini habis dah. Bila sampai ayat ni, kul innamal ilmu indallah, kata olehmu wahai Muhammad, hanya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Bila sampai sini habis. Jadi Tuhan beritahu, Tuhan bagi pada kamu ada ilmu. Contoh kita belajar ada ilmu.
Tuhan bagi kita ni ilmu. Kamu belajarlah satu bidang sampailah kamu ni jadi spesialis. Dah betul spesialis, sampailah kamu jadi profesor. Nah, dalam bidang tu, tetapi bandinglah knowledge boleh kamu bandinglah knowledge kamu tu, ilmu yang kamu ada tu tentang bidang tu, dan kemudian kamu ambil jarum, kamu celuklah jarum itu di lautan Hindi, kemudian kamu tariklah jarum itu keluar, kamu tengoklah air-air yang bekas mendekat pada hujung jarum itu. Itu sahaja ilmu kamu nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ni lautan Hindi itu pun lebih besar lagi ilmu Allah daripada lautan Hindi. Itulah luasnya ilmu Allah. Jadi ilmu ini, maknanya ilmu ini tak habis kita nak belajar. Sampai ke mati kita kena belajar lagi ilmu ni. Jangan setakat kita rasa mengaji 2 minggu rasa alim dah ni. Jangan macam tu. Belajar lagi. Macam tua-tua, ibu-ibu dan ayah ni semua, ni antara salah satu ilmu sampai ke mati lah. Tak apa, bila dah nampak nak nazak tu, panggil saya, pergi ajar. Nak mengucap la ilaha illallah. Saya pergi ajar. Nak belajar lagi. Jadi dulu peristiwa MH370, yang mana peristiwa bateri black box. Black box maknanya mati signal lah. Bateri black box dia sudah habis. Jadi tengok Allah Ta'ala nak ajarkan manusia dengan cara begini. Jadi pergilah hantar kapal laut yang banyak mana pun, pergilah hantar kapal terbang yang hebat hanya Amerika sahaja ada, pergilah hantar kapal terbang yang lain tak ada, hanya Britain saja ada. Pergilah hantar. Cuba hantar. Jadi hantarlah spesialis dalam bidang masing-masing. Dia pakar dalam transpondent. Dia pakar semua. Dengan duka cita dimaklumkan bahawasanya black box sudah habis. Sebab apa? Sebab signal sudah tidak dapat dikesan. Jadi sampai satu tahap habis. Tak nampak dah. Kemudian apa yang nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kalau dia nak tolong, dia boleh tolong. Tiba-tiba pergi cari-cari, timbul di Selat Melaka. Contoh, timbul di Selat Melaka, siapa pun tak boleh kata apa. Okeylah, timbul di Selat Melaka, tak ada hairan lagi. Kemudian pakak-pakak duk pergi tengok, duk buka pintu apa semua, tengok hidup 200 orang. Hidup lagi. Hairan tak? Ini kalau Allah Ta'ala nak tolong. Jadi tuan-tuan percaya tak, kalau Allah Ta'ala nak jadikan macam tu, boleh jadi tak? Boleh jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin. Jadi Tuhan dia buat macam tu sedikit sahaja, yang mana orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setengah orang sahaja yang mengatakan God is great. Apa ni? God is great. Sikit sahaja. Qalilun, orang Arab kata. Jadi tetapi sebahagian kata apa? Yang sebahagian kata memanglah bekalan sudah cukup untuk mereka. Tengok orang kata. Ada orang kata lagi, dia kata apatah lagi ni mereka ni makan biskut sekerak seorang ni. Cukup ni dia orang. Dia tak sebut pun nama Allah. Dia nak andai-andaian dia je. Setengah orang kata macam ni. Qul innama ilmu, sesungguhnya ilmu sebenar itu indallah, duduk ada di sisi Allah. Jadi Allah hanya bagi jarum celup dalam laut, itu sahajalah yang ada kepada kita hari ini. Kita rasa cukup hebat apa semua. Tuan-tuan mata Allah sikit saja. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya manusia tak tahu hebatnya macam mana. Manusia tak tahu. Hanya Allah Taala sahaja tahu. Sebab itulah kata olehmu wahai Muhammad, ilmu itu di sisi Allah. Jadi yang ketahui masa hari kiamat dan masa hendak berhimpun daripada masyarakat itu, tak ada siapa pun yang tahu, hanya yang mengetahui siapa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innama ana nazirum mubin, hanya sahaja kerja aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menakuti yang nyata. Jadi apa maknanya? Kerja Nabi apa dia? Kerja Nabi bagi orang takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja Nabi. Al ulama warisatun anbiya. Ulama ini ialah pewaris Nabi. Kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar sifat 20, kita belajar aqaid, kita belajar bahasa Arab. Tujuan apa semua ini? Tujuan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tapi tak mendatangkan takut, adakah ini dikatakan ilmu yang nafi'? Ilmu yang nafi' maknanya ilmu yang memberi manfaat. Kita belajar ilmu hari ini, yang mana ilmu kita amal dan dapat menghasilkan takut, khauf. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar sebenarnya. Untuk menhadirkan rasa takut. Bukan kita rasa nak belajar ni supaya orang panggil saya Abang Haji. Panggil saya ustaz. Tu tak maulah, panggil saya ustazah. Itu tak mau. Niat begitu, itu semua kalaulah orang panggil gelaran, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai hadiah. Jadi dia duk cerita Al-Quran ni, kalau kalian taat begini-begini, Al-Quran kita janji syurga begini, kalau engkau akan neraka. Jadi Nabi cerita kerja Nabi adalah memberi peringatan kepada manusia. Siapa yang ikut diberi syurga, siapa yang ingkar maka yang tak ikut tu diberi neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca dulu ayat ni, insya-Allah kita nak habis. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka tak kala datang kiamat, lihat mereka itu azab hari kiamat itu secara hampir dan dekat, nescaya hitam muka segala yang orang kafir itu kerana takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca hadis tentang Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ni dia nak challenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa challenge? Fight. Jadi dia nak lawan Nabi Muhammad. Dia kata kalau betul lah Nabi, kalau betul lah Quran yang kamu baca ni betul, suruh Tuhan kamu ni bawa batu daripada langit timpa kami, kata Abu Jahal. Hadis Bukhari riwayat Anas bin Malik, dia kata apa? Qala Abu Jahlin, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Kata Abu Jahal dia pergi jumpa Nabi di hadapan muka Nabi. Dia kata, demi Allah, rupanya orang kafir dulu pun dia bersumpah dengan demi Allah Ta'ala juga. Demi Allah, kalau betul lah kamu kata Al-Quran itu daripada Tuhan kamu, bawa turunlah mari batu daripada langit, biarlah dia timpa atas kepala kami, kata Abu Jahal. Gedebek begini. Tu tuan-tuan mati Allah. Gedebek. Awittina bi'azabin alim, atau suruh Tuhan kamu tu bawa mari azab kena atas kami, kata Abu Jahal. Jadi ada tak orang cakap macam ni sekarang ni? Ada tuan-tuan? Ada. Pakai hadis, dia tolak Al-Quran, saya tak kira, saya tetap dengan pendirian saya. Dia kata, saya sampai mati pun saya jumpa Tuhan pun esok nanti, sekiranya Tuhan tanya saya selepas mati esok ni, saya akan cakap benda yang sama. Saya tetap dengan pendirian saya. Jadi kalau Allah Ta'ala putuskan saya bahawa saya ni tak betul, Tuhan boleh bubuh saya dalam neraka. Tu kita dengar pun seriang bulan Rama. Orang Kelantan panggil seriang. Orang sini apa? Seriau. Apa? Apa lantaklah. Rupanya Abu Jahal sudah cakap dah dulu macam ni. Ni dah punca apa? Punca tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang bukan tak percaya pada Nabi, tetapi tak percaya pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sama saja modus operandi. Modus operandi dia sama saja. Tu. Hakikatnya dia tak boleh terima Nabi Muhammad. Abu Jahal dia tak boleh terima Nabi. Jadi orang hari ni tak boleh terima hadis Nabi. Jadi atas alasan masing-masing lah, tetapi pokok pangkalnya itu mereka tak terima lah. Tuan-tuan mati Allah. Jadi Abu Jahal dia cakap pada Muhammad macam ni lah. Dia kata,
cut short the story, dia kata. Tu mudah-mudah faham, mudah macam ni lah, pendek cerita macam ni lah. Kalaulah kamu betul, beritahu Tuhan kamu, katanya Abu Jahal, beritahu kepada kamu bawa mari hujan batu ni pada kami, dan beritahu kepada Tuhan kamu, bawalah mari azab, biarlah kena atas kepala kami ni, kata Abu Jahal. Jadi kalau betul ni Tuhan kamu ni boleh buat macam tu, kami percaya. Sebab dulu orang jahil dulu, dia nak percaya kepada satu-satu benda, dia suruh bukti dulu. Suruh bukti. Jadi nampak tuan-tuan, berlaku kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak peliklah berlaku sekarang orang tolak Nabi, orang tolak hadis dan sebagainya. Tak peliklah. Jadi Allah Taala bawa turun ayat Al-Quran, fanazzala wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Kata Allah tidak turun azab selagi mana Nabi duk ada dengan kita. Allah Taala kata, Allah tak akan turun azab selagi mana Nabi ada. Rupanya Nabi itu sebagai penghalang turunnya azab. Sepatutnya bila mereka cabar sahaja, Allah Taala boleh terus bagi cash. Tetapi Tuhan jawab elok-elok. Tuhan kata apa? Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah Taala kata, Allah Ta'ala tidak akan turun azab walaupun mereka duk minta-minta. Jadi mereka duk cabar Tuhan suruh turun azab, jadi Allah Ta'ala tak akan turun azab sebagaimanapun wa anta fihim, dan selagi engkau Muhammad duk ada dengan mereka. Disebabmu Muhammad ada, tak akan tunggu azab walaupun mereka duk minta. Ni Allah Ta'ala jawab sendiri. Tu kalaulah Allah Ta'ala turun azab dengan nabi-nabi sendiri, kena. Tuan-tuan mati Allah, kenalah zaman kita sekarang. Jadi kerana apa? Nabi Tuhan hul dulu. Kerana apa semua ni? Tuhan hul tangguh dulu. Azab kerana apa? Kerana sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam hadis kudusi sebut, falaula masyarikhu ruk'a. Riwayat setengah riwayat kata falaula suyuyun ruk'a wa atfalun ruddah wa bahain rutba. Kalau tidak kerana ada orang-orang tua yang duduk rukuk sembahyang, falaula masyariku ruk'a. Kalau tidak kerana ada orang tua-tua yang duduk rukuk sembahyang. Jadi kalau tak kerana itulah, Tuhan kata pukul 5.30 kita tengok ada orang tua berjalan, umur 60, 70, 80, ada umur 70 sini. Tak ada kan? Ada. Umur 60, 70, 80, 200. Dia pergi masjid nak tujuan apa? Nak pergi semayang. Jadi wasyababun khusya'. Kalau tidak kerana ada lagi di dalam dunia ini syabab, iaitu anak-anak muda yang khusya'. Yang khusyuk artinya daripada ibadah. Yang khusyuk daripada ibadah. Wa atfalum ruddah. Kalau tidak kerana atfal, ada bayi kecil-kecil yang duk menyusu, susu ibu dia tak tahu apa. Wa bahaimu rutta'. Kalau tidak kerana atas dunia ini ada wabahaim, itu binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk. La ja'altul sama'i min fawqikum hadidah. Dan Tuhan kata, lama dah aku jadikan langit ini besi. Besi, Tuhan kata. Apa maknanya? Kalau tak kerana semua ini, golongan-golongan yang disebutkan tadi, aku ubah dah langit ini menjadi besi, biar kena atas kepala mereka ni. Tuan-tuan mati Allah, Allah Ta'ala kenakan azab atas kamu. Sebab apa? Derhaka kepada aku. Tetapi Tuhan kata, aku tangguhkanlah dulu azab ini kerana tengok golongan-golongan yang disebutkan tadi. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah, ada bayi, ada orang tua, ini merupakan satu hikmah Allah. Allah Ta'ala tak turun azab sebab ni lah. Dulu zaman Rasulullah, sebab apa tak turun azab zaman Rasulullah? Walaupun diminta, sebab Rasulullah. Zaman sekarang, kerana apa tak diturun azab? Kerana ada orang tua, ada orang muda yang hatinya suka kepada ibadah, ada bayi. Disebab itulah tuan-tuan mati Allah. Tu. Jadi Tuhan kata, aku tangguh dulu azab aku. Tuhan kata. Jadi Tuhan kata dekat Nabi, selagi engkau ada selagi itulah aku tidak akan turunkan azab kepada umat engkau yang ada di sini sebut. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kemarau
adalah salah satu daripada tanda murka Allah Subhanahu Wa Taala. Banjir adalah salah satu daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mari cuaca menjadi gila, dia tidak menentu. Bila hujan dia datang banjir sampai habis 1 tahun terjejas. Dan apabila datang kemarau, dia tak bagi setitik pun air turun daripada langit. Jadi ketahuilah bahawa bahawasanya Allah Ta'ala itu sedang murka kepada hamba-hambanya ketika itu. Allah Ta'ala tengah marah. Maknanya apa? Jangan bagi Allah Ta'ala marah. Macam dululah bila Allah Ta'ala marah, spesifik Allah Ta'ala lakukan. Maknanya Allah Ta'ala melakukan, bertindak dengan maha tepat. Jadi bila Allah Ta'ala bertindak, semua orang akan kena, tak akan lari walaupun seorang pun. Maka perbetullah yang mana silap supaya murka Allah Ta'ala segera reda. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Apabila hari kiamat, lihat sahaja mereka hari kiamat itu secara hampir dan dekat dan secara hitam muka mereka ini. Yakni kafir ini kerana takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duk cabar Allah Ta'ala minta, dia duk cabar Allah minta supaya bawa datang. Jadi bila datang hari esok, pucat biru lesi muka pokok orang kafir ni. Bila datang berlaku bencana bala hari kiamat, pakat pucat habis. Jadi dia melihat satu benda yang luar jangkaan. Hari ni orang buat filem tanda kiamat kan. Contoh filem apa? 2020 tu tanda kiamat. 2012. Buat tanda kiamat macam ni, begini dia buat. Tak usah banyaklah. Tuhan bagi air laut naik pun sudah cukup dah. Bagi air naik laut. Yang mana bumi yang kita duduk ni 2/3 air, 1/3 darat. Okey? Tu. Jadi tak payahlah buat guru, buat kilat, buat hujan, buat api, tak payah. Tuhan bagi air laut pun overflow dah. Pun sudah. Betul overflow tu. Overflow. Allah. Silap lagi. Sorry. Main pause. Jadi air laut ni dia duduk elok-elok, tiba-tiba naik. Jadi tuan-tuan, tsunami hari ini dia orang panggil tembok, orang Kelantan panggil tembok, orang sini panggil panggil apa? Tembok ni macam tolak. Tolak ada banyak jenis. Tolak perlahan dengan tolak orang Kelantan panggil tembok. Apa? Melonjak. Melonjak naik lah. Duduk diam-diam air laut, tiba-tiba melonjak naik. Tu. Jadi dia naik ke darat, dia sudah asalnya dia seduk dahulu mengikut kajian. Dia seduk dulu macam tarik nafas. Dia seduk dulu, kemudian dia pun tembur, dia pun melonjak naik. Melonjak naik ibarat dia melepaskan nafas. Macam air laut ni nampak dia macam hidup. Tu dia naik sampai ke parking, sampai ke kondominium, sampai ke apa ni pokok kelapa, sampai habis dia naik ke darat. Jadi ahli-ahli pakar laut pun dia pun duduk hairan lah, tak mampu nak menghuraikan macam manakah berlaku ni. Dia tak boleh nak urai. Jadi kalau keruk bumi berselisih, jadi itu dia punya pasal lah, keruk bumi berselisih. Tapi yang paling penting Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala bagi air laut tu naik. Tu yang penting. Tak ada bahaslah air laut ini bertembung apa semua ni, apa ni keruk bumi begini gempa, tak payah saja. Yang penting Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia kepada umat dia. Jadi kalau dia nak bertindak anytime, dia boleh bertindak. Tetapi Allah Ta'ala maha berkuasa, dia bagi time dekat kita. Dah koko ada tempoh masa seminggu ataupun sebulan, 2 bulan, ada lagi yang nak bertaubat kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala tangguh dulu. Mungkin ada orang nak bertaubat daripada kesalahan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatalah bagi mereka itu oleh pegawai-pegawai neraka.
inilah yang kamu dakwa tiada bangkit hari kiamat itu. Jadi apa maknanya? Apabila sudah jadi berlaku hari kiamat berlaku, apa sudah jadi? Pegawai-pegawai neraka yang menjaga neraka, dia kata apa? Nah, dia kata inilah benda yang kamu tak percaya dahulu. Tu, kamu tak percaya pada hari kiamat tak jadi, kamu tak percaya terjadinya hari kemusnahan alam, kamu tak percaya inilah jadi. Jadi apa yang kamu nak kata pada waktu ni? Katalah pengawal neraka. Jadi ada orang bukan Islam, dia kata, kalau saya dihidupkan kembali, saya tak nak jadi orang. Habis kamu nak jadi apa? Saya nak jadi nyamuk. Lah, kenapa jadi nyamuk? Nyamuk tu kecil. Tapi bila saya jadi nyamuk, saya tak boleh kawan dengan ustaz. Sebab dalam syurga tak ada nyamuk. Dia kata, dia main gitu. Lah kata kamu ni merepek lah kamu ni. Dah lah, tak cerita benda ni. Merepek kamu. Ada yang tengok tuan-tuan. Dia duduk merepek. Jadi sedangkan orang kafir, dia percaya akan ada hari kebangkitan. Tapi duduk merepek lah gitu. Ambil reset sikit, sembuh. Mati. Tuan-tuan dia mati Allah. Jadi munasabah tak tuan-tuan? Kalau kita mati macam tu je, tak ada pembalasan, munasabah tak? Tak munasabah. Mati tu tak ada apa-apa. Mati saja. Tak munasabah. Sedangkan orang kafir sendiri pun dia kata boleh hidup lagi selepas mati. Tapi dia merepek macam tu jelah. Jadi kalau baik, kalau dia ni baik dan jahat macam tu, tak ada balasan apa-apa, hairan tak tuan? Jadi tak munasabah lah. Tuhan buat adil kepada semua manusia. Orang yang baik maka dibalas syurga. Orang yang jahat maka Tuhan akan bagi neraka. Selagi tidak ada hari pembalasan, manusia tak akan pernah rasa puas hati. Sebab itulah perlu kepada pembalasan. Jadi malam Jumaat duk keluar cerita apa? Dulu misteri Nusantara. Zaman dulu. Tengah-tengah malam Jumaat, dia cerita apa? Dia cerita tentang ruh tak tenang. Tu adalah perempuan cantik ni, dia kahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, adalah laki-laki ni tak puas hati, dia datang bunuh perempuan tu. Dia mati kena bunuh. Jadi dia mati ni ruhnya tak tenang. Kemudian malam Jumaat dia pun bangkit. Kalau ni ikut drama tu lah, macam tu lah. Jadi malam Jumaat tu dia bangkit, dia pergi tayang lah dekat tingkap dia tayang dekat tingkap tu. Tuan-tuan mati Allah. Jadi kawan-kawan yang duk tidur tu, duk tengok lah tepi tingkap lah. Ambil selimut sikit tu duduk. Tu. Jadi gambar apa ni semua, dia nak kata, apakah dia nak kata ni semua? Apakah dia nak kata kat kita? Jadi gambar ni nampak merepek. Benda ni merepek. Tetapi dia nak kata kat kita, orang yang dibunuh secara zalim, yang mana dia ni tak puas hati, maka dia jadi hantu. Dia tak puas hati jadi hantu, maka Allah Ta'ala buat dunia ini, dengan dunia ini mana ada keadilan. Maknanya dunia ini bukan tempat keadilan. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan di akhirat tempat pengadilan. Sebab tu dunia ini tidak pernah ada pengadilannya. Bukan semua orang dapat pengadilan secara adil. Tidak semua. Dialah miskin, dia bawa kereta buruk, tiba-tiba dia naik kereta laju sikit kena speed track 300. Jadi ada orang kaya. Orang kaya banyak duit, juta-juta. Dia bawa kereta kena speed track juga. Tapi dia kenal kawan yang kerja JPJ tu. Tapi tak kena apa pun. Patutkah benda macam ni? Jadi manusia di dunia ini bukan tempat pengadilan. Maka kita perlukan keadilan. Sebab itulah Allah Ta'ala buat hari pembalasan di akhirat nanti. Tuan-tuan dimata Allah. Jadi hantu tak adil tu, duk macam tu je lah. Tak pernah dapat adil. Nak adil boleh di akhirat. Ada orang kafir kata dia nak balas dendam. Bila balas dendam, ruh ni akan tenang. Tidak tu, merepek je tu. Mana ada kepuasan, orang rasa dia ni tidak mendapat keadilan itu, maka perlu ada hari pembalasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang betul dan akan dapat balasan yang baik. Kalau betul lah dia ni betul, dapat balasan yang baik. Tapi siapa yang jahat atas dunia ni nampak sahaja betul,
maka di akhirat dia akan terima balasan kejahatan dia. Jadi orang kafir pun percaya semua ini. Muslimin dan muslimat dimati Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, better Allah menentukan setiap orang akan mendapat keadilan di hari akhirat nanti esok. Tuan-tuan mata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Kata olehmu ya Muhammad, kabar oleh kamu wahai orang kafir pada aku, jika dibinasa akan aku dan orang-orang mukmin semua sekali, atau dirahmat akan kami semua, maka siapa dapat orang kafir daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit pada hari kiamat itu? Nabi Muhammad kata macam tu. Jadi apa maknanya? Aku Nabi Muhammad, aku bawa Islam, kamu tak puas hati. Nabi kata, aku Nabi Muhammad, aku bawa Islam, tapi kamu masih lagi tak puas hati. Jadi kamu kata aku inilah pecah belah masyarakat. Jadi selama ni masyarakat duk bersatu padu menyembah tokoh. Nabi Muhammad mari duk pecah belah supaya pergi sembah Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata dekat mereka macam ni. Jadi okey, kalau Allah Ta'ala bagi mati dan umat Islam ni di dunia ini hanya tinggal kamu saja di dunia ini, Nabi kata, kalaulah Allah Ta'ala matikan umat Islam dan juga matikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, kamu semua ni akan rasa selamatkah? Nabi kata. Jadi dan kamu akan rasa selamatkah daripada azab neraka Allah? Maknanya bila Nabi tanya, kamu sahaja orang kafir hidup atas dunia ni, tak ada orang Islam pun, tak ada aku pun, Nabi tanya, adakah kamu akan rasa selamat di dunia dan juga akhirat? Jadi masuk syurga Allah Ta'ala bukan ikut kami. Kata Nabi, masuk syurga Allah bukan ikut kami. Kalau kamu ikut perintah Allah, kamu akan masuk syurga. Dan kalau kamu tak ikut perintah Allah, kamu akan masuk neraka. Nabi kata, syurga ini tak ada mengena pun dengan kami, ada ataupun tidak. Nabi kata. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kata olehmu ya Muhammad, iaitu Tuhan yang aku seru sembah kepada Tuhan itu, nama Tuhan itu adalah Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Muhammad pergi beritahu kepada kafir musyrikin. Jadi Tuhan yang kami sembah nama Ar-Rahman, dan kami beriman dengan Tuhan Ar-Rahman itu, dan atasnya lah kami bergantung dan kami serah diri. Inilah makna ayat itu. Dan ayat seterusnya firman Allah, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka lagi kamu akan tahu wahai segala kafir, yakni ketika lihat azab itu, siapa yang ternyata sesat daripada jalan Allah, iaitu kamulah yang sesat atau kami yang sesat. Jadi Allah Ta'ala tanya, apa maknanya? Jadi tak apalah, kadang-kadang kita berhujah tak ada penghujahnya. Contohnya kita ni kadang-kadang berhujah dengan seseorang, kadang-kadang tak mendapati natijah dan mendapat penghujahnya. Jadi bukan semua manusia ni berhujah mencari kebenaran. Ada orang ni dia berhujah tetapi dia nak menang. Memang susah kalau orang begini. Tapi kalau dia nak cari kebenaran, tak mengapa. Contohnya ada orang ajak kita berdebat tentang agama ke apa semua, tu tak mengapa. Nak mencari kebenaran, kebenaran. Tetapi ada setengah orang ni dia nak mencari kemenangan. Inilah susah kalau orang macam ni nak ajak berhujah, tetapi nak menang sahaja dia. Jadi dari segi daripada hujah, ilmu dia kalah dah. Dan tetapi dia tetap dengan pendirian dia. Yang inilah masalah. Jadi orang macam ni berhujah dengan dia, buang masa sahaja. Sebenarnya ramai orang yang macam ni di atas muka bumi ni, ramai. Contohnya kalangan-kalangan ustaz sendiri pun, kalangan ahli ulama sendiri pun, yang ni faham begini, faham begini, maka dia ajaklah berhujah. Tujuan apa? Bukan mencari kebenaran, tujuannya untuk mencari kemenangan.
Jadi dia pusing kau tu, dia pusing kau ni, dia kata rambut ni bukan aurat. Dia kata rambut ni bukan aurat. Dia kata cuba bawa mari ayat Al-Quran yang mengatakan rambut ni aurat. Dia cabar. Ada ni. Jadi orang duk baca surah Al-Quran, surah An-Nur, dia cerita Allah Taala perintah wal yadridna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kamu melabuhkan tudung sehingga menutupi dada kamu. Allah Ta'ala perintah kepada perempuan, tutupilah. Dia kata melabuhkan tudung hingga menutupi dada kamu. Dia bagi hujah. Ni ayat ni. Dia kata Allah Ta'ala suruh tutup dada, bukan suruh tutup rambut. Dia kata bukan suruh tutup rambut. Dia pikir tu. Abi khumurihinna, daripada perkataan Al-Quran sebut khimar, yakni maksudnya apa? Maksudnya kain yang menutupi rambut. Tu maknanya kain menutupi rambut itu maksudnya khimar. Maknanya hendak melabuhkan kain menutup rambut sehingga ke dada. Itu makna sebenar. Ni dia kata, ni ayat yang kata rambut tu tak ada pun dalam Quran. Ni dia mari bahas orang macam ni. Jadi dia tak mencari kebenaran. Bila bahas dengan dia macam ni, dia mencari kemenangan. Jadi dia nak perkataan tu rambut. Mana rambut? Tuhan tak sebut pun, dia kata. Jadi pasal dia ni bukan nak cari kebenaran, dia nak bagi kerosakan. Jadi kalaulah dia duduk dengar apa, orang yang duduk dengar apa 3 suku juga, kadang-kadang dia kata balik rumah, betul juga dia ni, Siti Kasim kata macam tu. Dia kata macam tu. Betul. Betul juga. Yang 3 suku lah. Yang musyakut. Tu. Jadi duduk pengaruh macam ni. Jadi kadang-kadang kalau dah dia berhujah dengan orang yang tak ada ilmu, lebih baik tak payah berhujah lah. Contoh dia tahu ni dia tak ada ilmu, tak payah berhujah lah. Tak benar kita. Tuan-tuan mati Allah. Jadi sebab dia ni, dia akan merapu dah habis-habis. Duk rodok, habis dia rodok. Macam babi hutang tu. Habis tanah-tanah dia rodok habis. Tuan-tuan mati Allah. Tu tuan-tuan mati Allah. Tidak membawa natijah. Ibu bapa mati Allah. Kita berhujah dengan orang yang ada ilmu, barulah kita boleh bersembang. Dia ni contoh dalam kelas kita berhujah begini-begini. Contoh kalau kita belajar dalam kitab tauhid, ada satu kitab ni dia kata Tuhan dalam poket. Apa kita faham? Kalau duk berhujah dengan orang kafir, dia kata kita kafir. Bila kita berhujah dengan orang jahil, dia kata kita ni, kamu ni murtad dah ni. Kata Allah dalam poket. Maknanya Allah Ta'ala bersama kita tu. Tapi orang yang dah sudah bertabak lain dah, bukan bertabak biasa dah, dia akan cakap macam tu lah. Tuan-tuan mati Allah. Jadi dia akan tanya juga, betulkah ni hadis Abu Hurairah? Betulkah Abu Hurairah ni ingat semua hadis begini? Mungkin Abu Hurairah ni dia kazab, dia pelupa kot. Dia dah mari komplain tentang hadis Abu Hurairah. Ada juga orang macam ni. Hadis Muslim dia kata, hadis Sunnah Sittah, dia duduk komen. Ada kan orang ni tak terima hadis? Ada juga. Teman-teman mati Allah. Sedangkan orang biasa pun boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. Ini apatah lagi Abu Hurairah. Nak apa? Hadis beribu-ribu hadis. Tu boleh dia kata Abu Hurairah ni, betulkah ni hadis Abu Hurairah? Bukankah dia ni pelupa ke apa semua? Orang 30 juzuk boleh hafal. Ni apatah lagi Abu Hurairah. Jadi benda ni kalau duk terang kepada orang macam ni, buang masa. Kalau ada orang macam ni, tak payah layanlah. Tuan-tuan mati Allah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Muhammad, Allah Tuhan kami itu ada Tuhan Ar-Rahman. Kami beriman dengan dia dan kami bertawakal pada dia. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Esok hari akhirat kita akan tahu siapa yang betul-betul itu betul dan siapa yang betul-betul sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Jadi Tuhan bagilah sekali, katakanlah bagimu wahai Muhammad, kabar olehmu akan aku. Jadi telaga kamu kering. Dia kata telaga tu. Jadi telaga kamu kering, airnya siapa yang boleh mendatangkan kamu dengan air yang boleh penuhkan telaga itu? Tiada seorang pun yang boleh turunkan hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni
kenalah kita ni. Sekarang kita musim hujan. Bila kena kemarau, kenalah ayat ni. Last kali Allah Ta'ala cerita tentang telaga yang kering. Siapakah yang memenuhkan air di dalam telaga? Allah Ta'ala cerita. Inilah kena kepada kita lah ni. Jadi Tuhan kata ayat yang last kali, kalaulah aku bagi kemarau sampai telaga tak ada air, kamu boleh tak kata siapa yang bawa air yang masuk dalam ni? Boleh tak kamu kata siapa yang boleh masuk? Jadi selain daripada aku, boleh kamu kata si Yunus lah masuk air dalam? Boleh tak? Jangan kata aku. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tanya. Jadi mati akal kita tuan-tuan nak fikirkannya. Jadi belanja duit beratus-ratus ribu hendak buat pembenihan awan, nak bagi supaya hujan ini turun, tapi tak turun-turun juga hujan. Macam-macam usaha yang dibuat oleh, contohnya empangan yang besar, ditadahlah empangan dan sebagainya, nak dia kata boleh menyarakan kita ketika mana berlakunya kemarau, tapi tiba-tiba air pun tak turun setitik dan empangan pun kering. Tuan-tuan dan puan Allah, jadi jam habis. Jadi tak tahulah nak fikir macam mana dah, keluarlah dekat TV, statement dekat TV, dia pun diarahlah segala masjid-masjid, buatlah lakukan sembahyang istisqa, maya minta turun hujan. Ini sudah orang panggil surrender dah, habis cara dah, habis tak boleh buat apa dah. Kemudian diperintah tu buat keluar iklan, buatlah di masjid-masjid solat istisqa. Maksudnya apa? Semua usaha kita semua tak membuahkan hasil. Jadi maksudnya akhirnya manusia tahu yang memberi hujan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah pergi kepada Allah. Kalaulah kita cari Allah Taala mula-mula, mungkin tak jadi begini. Jadi rupanya dalam surah Al-Mulk ini ayat yang akhir, Tuhan kata kalau wahai Muhammad dekat orang kafir tu, bagi tahu dekat aku, jika Allah Taala telaga kering tak ada air, siapakah yang boleh bawa datang air dan memenuhkan telaga itu? Jadi tidak ada seorang pun yang boleh bawa mari air melainkan Allah. Jadi kata setengah ulama, sunat kita baca ayat ini Allahu Rabbul Alamin di dalam solat, sunat. Tapi di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, jadi tidak ada hadis yang sahih menyebut apa sunat. Tu. Tapi maknanya tidak ada hadis sahih, tapi dalam tafsir, setengah tafsir kata sunat sebut Allahu Rabbul Alamin. Jadi nak kata Rabbul Alamin tak berani, takut jadi perkataan ajnabi di dalam solat, maka kata dalam solat tu dalam hati je lah, tak perlulah. Sama juga dalam surah At-Tin. Surah At-Tin ni alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa kita jawab? Bala. Bala wa ana zalika minasy syahidin. Jadi bahkan atas ayat itulah kami menjadi saksi. Jadi kalau boleh setengah kata ulama, sunat kita sebut dengan lafaz. Boleh sebut dengan lafaz. Ada setengah ulama kata nak keluar daripada khilaful aula, sebut di dalam hati. Yang mana pun yang dua-dua tu pun betul, tak ada masalah. Dalilnya boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh yang mutabar. Tuan-tuan dan puan Allah. Jadi ayat yang terakhir sekali Allah Ta'ala beri peringatan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, jadi sudah selesai kita punya surah Al-Mulk. Cukuplah tamam 30 ayat yang sempurna kita tafsir pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung surah Sajadah. Sajadah Sajadah. Sebab ada minta sejadah dulu ni. Sejadah. Okey, baik. Sejadah insya-Allah kita akan sambung dengan surah As-Sajadah. InsyaAllah moga-moga surah Al-Mulk ini dapat amal setiap malam ya, kerana surah ini dapat mengelak kita daripada azab kubur. InsyaAllah moga-moga kita semua dirahmati Allah dan dijauhkan daripada benda yang tidak diinginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi